Selamat datang ke Tengah Reviews. Kita hari ini album yang cukup special. Kita nak review album Asyik daripada Lang Sui. Itu bukan album dah 15 tahun lepas ke? Yelah. So dia remaster balik. Tapi remaster bukan re-recorder. Bukan re-recorder lah. Pemulihan bunyi. PKPP. Tapi aku daripada zaman mula-mula Asyik ni keluar dan juga berdiri antara Panji-Panji Silhanas keluar, aku rasa macam teramat ada dia punya macam persamaan tu. Persamaan bukan daripada sudut muzik atau bukan daripada sudut image ke apa, masing-masing ada haluan sendiri. Waktu dia keluar, album tu berdekatan lah waktu dia release kan. Lepas tu diorang pun masing-masing pun ada performance time yang dekat. And tak silap, salah satu lah sama ada release album Asyik Silhanas perform sekali atau release album berdiri Panji-Panji Lang Sui perform. And also diorang berdua pun dua-dua ada headline show and dua-dua dekat Planet Hollywood. Sikit lebih kurang time yang sama. Jadi tu ya, bila kita review album yang Silhanas baru re-recorded, lepas tu sekarang Asyik ni remastered dia Deja Vu. Do spells bukan. Tapi apa-apa hal pun ni Lang Sui, Asyik, and sebelum ni kita ada review album Dirga Belasungkawa. Bukanlah nak kata itu band yang berlainan, tapi pun nak kata entiti yang berlainan pun tak pasti lah kan. Pasal jangan confuse kan, ni Lang Sui dengan Y, bukan Lang Sui dengan I. Dia ada mata. Apa beza dia? Ada I dengan ada Y? Entah. Aku nak kata line up, tapi itu yang lebih jelas kalau nampak sekarang. Tapi zaman tu diorang sendiri pun pasti tak pasti. Pasal mula-mula dia release under I, lepas tu under Y, and in fact tak silap dia ada satu EP Lang Sui yang kalau tak silap dia eja dengan Y. Lepas tu title EP tu diterbalikkan Lang Sui Riusnal, tapi dengan I. Kita pun dah tak tahu left eye, right eye. Aku ingat mula-mula pasal zaman tu macam nak try to penetrate the commercial market. So saja tak nak Lang Sui tu dieja dengan betul Lang Sui. So dia taruh Y, konon-kononnya campur sikit lah. Konon-kononnya lah. Aku ingat macam tu. Konon-kononnya jadi Lang Suyo. Mungkin kalau kita satu hari kita dapat peluang untuk interview, itu yang paling terbaik. Kita sendiri boleh bertanya, kita sendiri boleh clearkan semua doubts ni. Pasal banyak lagi, nanti dalam review ni pun ada banyak lagi persoalan yang kita ada. Bukan sekadar pada nama band tu, pada muzik dia, pada haluan yang dipilih. Yes. Time album ni keluar, aku semangat sangat nak dengar. Tapi pada waktu yang sama, ramai orang teramat benci dengan passion tau. Yang benci dengan passion aku. Dia dah benci, dia ada passion lagi. Dia benci berakhir je. Boleh terangkan sikit apa yang berlaku? Pasal ramai orang kata dah lama nak tunggu Lang Sui ada full length. Pasal ada demo, and orang suka betul rilisan Occultus Mysticism. Orang suka gila EP Eastern Cruelty. Diorang dah harapkan ikut vein yang sama, sound yang lebih kurang lah. Keluar Asyik ni yang sangat eksperimental, beza langit dengan bumi, tapi bagi aku masih still ada banyak signature touch Lang Sui dalam tu. Tapi ada ramai juga peminat yang memang betul-betul pangkah lah album ni. Bagi aku ada soft spot juga. Pasal waktu aku mengenal Lang Sui pun lebih kurang lah mungkin setahun dua sebelum dia release album Asyik ni. Bukanlah kata ni perkenalan aku kepada Lang Sui, aku still dengar yang Occultus Mysticism dengan Eastern Cruelty sebelum tu. Tapi memandangkan aku minat Lang Sui waktu album ni keluar, jadi boleh kata macam adalah sikit leeway yang aku bagi. Dan juga ada orang kata time ni ada orang tak suka pasal dia orang kata lah Lang Sui sell out. Time ni lah yang masuk MHI. Time ni lah yang macam kononnya lah time tu kata nak masuk music lah. Betul lah, tapi isu sell out ke tak sell out ni susah nak cakap kan. Apa definition sell out? Itu pun satu band dia mesti nak maju kan. Dia mesti nak naik. Habis tu kalau orang
B ni pula dia tak suka cara tu. Dia cakap tu sell out kan. Tak tahulah kan. Tapi zaman sekarang bila cakap sell out tu macam susah kan, pasal banyak aja orang yang boleh self-release, self-produce and still benda tu boleh meletup kan. Jadi bab sell out tu macam susah. Dulu kalau kau tak ada major label backing kau, makanya kemungkinan besar muzik kau susah lah nak sampai kepada masses. Tapi sekarang dengan internet, siapa-siapa je kan, yang just seorang je dia boleh pilih untuk jadi underground, dia boleh pilih untuk jadi mainstream. Just berdasarkan sound dia je. Yang menarik dia punya kaitan dengan album lama. Album lama dirilis oleh Clockwork. Itu yang menarik tu. Sekarang ni dikeluarkan oleh ADJ. Jadi itu label mate dulu dekat Clockwork kan. And itu sendiri pun dah ada kontroversi dah. Waktu Lang Sui sign dengan Clockwork dulu dengan Iman Tang tu pun orang dah kata macam sell out, because Tang time tu dikenali sebagai promoter yang bawa band-band besar Indonesia masuk, bawa Dewa semua masuk ke Malaysia. Kata macam kenapa sign dengan label dia ni? Dah lah label Tang ni backing EMI ke apa, ada major label punya distribution kan. Jadi disebabkan tu Lang Sui dianggap sell out. And also diorang rasa macam a bit out of place, pasal kata yang dalam Clockwork tu kebanyakan semua punk, ska and sort of indie. Pasal kau ingat ada ACAB dalam tu, ada Gerhana Ska Cinta, ada OAG pun tak silap waktu tu, dan banyak lagi lah band-band yang ternama waktu tu kan. Tiba-tiba ada Lang Sui. Tapi bila orang kata sell out tu, aku tanyalah kat diorang ni balik, macam korang lupa ke roots of Tang tu? Yelah, betul. Bukan dia sendiri ke? Zaman Piccadilly dulu buat gig, even ada gig dekat mana tu? Plaza Central ke apa? Dia ada cerita tu kat Jalan Ampang tu yang bawa seguni bag shilling, pasal orang bayar dengan shilling semua kan. So dia memang daripada underground, dia memang start daripada bawah. Kalau tak pasal orang-orang macam dia, maybe scene underground kita tak semeriah pun. Tak meriah lah. Tapi dia dah make a name for himself. Dia dah berjaya. Kenapa kita tak support dan sokong dan lagi nak tolong maju kan lah insan underground yang dah naik ke atas ni kan. And dia dah naik ke atas, dia pun tolong juga ambil band macam Lang Sui untuk masuk dalam label dia kan. Syai, tapi kita beli ni, kau beli satu tapi dapat dua lah. Ini kita terima kasih lah kepada Dr. Ibrisam Akbar Bentara ni, Dr. Bentara Tabik. Kita order satu, kemungkinan dia terfikir yang yelah kita pun nak review kan. So bagi dua, ada autograf. Dia salah hantar dia orang lain je. Tapi yelah, walaupun kita bukan nombor 00 bukan sekadar ni saja, dia package dia datang dengan pelbagai lagi. Ni kan goodies. Ya, ada postcard. Ini postcard ni kalau ada siapa tahu boleh tanya. Boleh tolong bagi tahu kita tak? Pasal baru-baru ni dalam beberapa bulan ni CD-CD kita order semua postcard macam template yang sama. Kalau ikut kerajaan dulu siapa dapat kontrak atau tender untuk untuk buat photocard ni. Ni apa, video klip sunut lah. Daripada video klip sunut. Tapi best tu ada bahagian emboss ni, 30 Years of Cruelty. Tak kira lah, daripada Nebula, ADJ Records, Good Lord pun kita ada. Semua macam ni template. Dia kempas kat satu seorang punya kan. Macam mana nak masuk tender? Mungkin ADJ Printing. Jadi dia punya cover ni aku rasa macam mana, dia tak jauh beza lah dengan macam lama punya kan. Cuma dia embosskan Lang Sui ni, dia bawa ke depan. And dia letak asyik remastered ni. Dia ada feel macam baru sikit. Tapi yang aku teramat tertarik is this label dekat atas sebelah kanan. Ipoh Metal Militant Supremacist ni. Mula-mula layan metal tu, bila nampak logo ni, rasa berapi tu. Pasal aku ingat Lang Sui, aku ingat Atotoh, aku ingat Necrotic Chaos. Banyak band-band otai-otai Ipoh ni, semua akan letak logo ni. Yang perasan daripada cover dia and also the layout, memang ada banyak unsur emboss merata kau punya look and feel dia. Yalah, betul. Ke belakang, ke Dia cover album ni siapa? Konsep kulit album tu konsep. Mereka cipta dan mereka letak. Tapi dia punya tona warna dengan
lukisan ni kan, aku teringat komik Ujang, Blues untuk aku kan. Ai. Tak tahu kenapa. Padahal macam lain pun kan. Bila kita tengok kat dalam ni, dia ada bagi tahu yang 2005 rekod dekat mana. Lepas tu yang remaster dekat Bakri Music Workshop. Jadi in terms of line up dia, also antara sebab kenapa ramai orang pun boleh kata agak bengang, pasal line up dia klasik langsung. Azlan dekat vokal, Azmaniac dekat gitar, dan juga Bentara Batara Guru main gitar jugalah. Dan lepas tu ada sessionist. Kalau kita tengok dalam ni, drum oleh Encik Ciliapu Orgasami atau Tutan Khamen, kecuali Asyik oleh Bob Pyron, rakaman bass oleh Zul Neftaraka, solo gitar tambahan oleh Sidi Nas, vokal latar jemputan lagu Asyik oleh Radi OAG. Itulah bila keluar satu yang eksperimental macam ni, buat orang rasa macam kenapa kau klasik line up, bukannya kau berpecah ke apa ke, kenapa tiba-tiba sound lain kan. Dan bagi aku itu lagi organik. Itu yang maksudnya mereka ni yang sebagai the core members ni dah bersetuju dan dah ke arah haluan macam nak mencuba sesuatu yang baru. Jadi seeloknya, walau kita suka tak suka pun, itu adalah hak mereka lah kan. Yelah, betul lah. Untuk apa yang diorang nak buat. Jadi album ni dia memang tak buang masa. Dia start je, dia terus masuk Asyik. Aku akan nak expect album yang boleh kata epic macam ni, dengan lagu title track yang epic macam ni, lagu tu akan jadi penutup. Paling tak pun kat tengah-tengah. Tapi tak. Dia jadi lagu yang first. Lagu ni yang epic dia tak terfikir untuk underground band Malaysia untuk buat lagu yang sebegitu rupa kan. Banyak sangat elemen progresif, elemen at the same time pun macam part-part simple langsung yang semua orang suka, riff eastern, semua dia masukkan dalam satu lagu tu yang dipecahkan kepada beberapa bahagian. Sound gitar dengan sound drum dia memang jarang sangat kau nak dengar clear, macam walaupun dia pakai gain yang tinggi distortion ke apa ke, dia macam contoh dua string bila dia main kau dapat dengar clear. Selalunya kau akan dengar satu kan? Lepas tu nanti bila kau jam adalah itu yang macam kenapa bunyi tak sama. Tapi ni betul-betul sebiji kau keluar. Lepas tu dia punya ada part sound gitar dia tu bila aku dengar, dia mengingatkan aku dekat Eddie Van Halen. Dia punya tak tahulah, tapi ni lebih kepada yang modern punya sound Van Halen ke atau Van Hagar. Satu dia idea yang memang jauh ke hadapan. Aku rasa banyak je band yang dah terfikir nak buat tapi belum kesampaian ataupun tak tahu cara yang mana patut ikut kan. Dan itu bukan just sekadar structure lagu, bukan sekadar composition. Aku rasa even nak pilih sound, nak pilih producer yang mana, pasal ni satu effort yang besar kan. Sayanglah kalau kau record tiba-tiba macam kau menyesal kemudian macam patut aku tak pilih tone ni. Patut aku ubah part ni macam tu kan. Patut aku ada producer yang boleh push aku lebih. Makanya dengan tu diorang ada collaboration dengan Sidi Nas. Betul-betul dia punya style macam rockersnya dan memang kena dengan sound ni. Betul-betul. Cuma kalau ada komplain sikit untuk lagu Asyik ni, aku somehow dapat rasakan dia seolah beberapa lagu yang berbeza. Yang aku pun nak cakap juga. Dia contohnya macam kalau kita ingat balik lagu Queen, Bicycle Race. Bicycle. Kau rasa benda tu macam ni lagu lain, ni lagu ni campuran. Tapi dia dengan blend lah. Dia memang blend. Yang ni dia dengan macam ada gap sikit lah tu. Okay. Macam masuk lagu ke lagu lain. Transition yang tak berapa cantik kan. Kalau kita dengar Dream Theater. Sepanjang mana pun kita dengar satu lagu lah. Kan? Dia buat banyak-banyak mana pun. Macam Shine On You Crazy Diamond lah. Shine On You Crazy Diamond lah.
Ataupun even like The Wall semua tu, Dark Side of the Moon semua. Semua ni bukanlah nak kata memang dia lain-lain lagu, tapi itu pun dia tak dianggap sebagai satu lagu kan. Jadi Asyik ni bila di labelkan sebagai satu lagu, aku rasa macam yelah a bit disjointed sikit. Tapi adalah beberapa part tu yang betul-betul buat aku terkejut. Kali pertama aku dengar terkejut, sekarang pun aku dengar masih terkejut. Contohnya macam kali pertama aku dengar yang ada part-part yang berpantun tu kan. Buah cempedak di luar lapangan, ambil galah tolong jolongkan. Ya, buat kali ke 666 dengar masih ada efek yang sama. Lepas tu second line tu aku tak puati sikit. Yang SM Salim tu yang buat dia unik. Line pertama dia dah ikut yang style tu kan. Dan second part dia letak dia punya own kan, dia punya own tu. Na 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 na. Apa Lepas lagi. Itu menunjukkan seorang artis yang next level lah. Memang artis agung lah kan. Jadi bab ni good effort. Jadi nak katakannya lepas ni jangan give up. Walaupun kita cakap macam ni bukan kita hentam. Bukan lah. Itu apa pendapat yang kita dengar. Betul. Bila dengar time tu lah kan. Jadi maknanya itu sebagai like the gateway pun, boleh kata pembuka pintu kan. Mungkin lepas ni kalau orang lain pun boleh buat, atau Lang Sui nak buat lagi and in a much better form, memang much welcome lah. And then yalah, of course kita ada that surprising part yang ada Radi OAG dah lah. Itu zaman OAG paling meletup. Tapi actually sebenarnya aku tak dengar sangat pun part tu. Macam dengar lah, tapi macam benda tu tak terkesan sangat kat aku lah. Macam okay. Lepas tu dah habis, mana yang ready lah. Apa cerita di sebaliknya? Adakah diorang macam tengah record and then Radi pun ada nearby ke, datang lepak ke apa? Pasal sebab dia jurutera dengan adunan dia pun Eric OAG. the good thing pula, lagu ni sangat kuat, sangat outstanding. Tapi yang tak bestnya pasal tu, lepas tu aku rasa album tu dia dah macam ke kiri ke kanan. Dia dah tak berapa selepas lagu tu. Selepas lagu Asyik tu, bagi aku personally dia tak menurun tapi dia lebih mendata. Betul. Itu aku setuju. Sebab aku pun rasa benda yang sama. Bila sampai lagu mana? Liberalisasi Songsang, aku dah start macam rasanya macam mendata kan. Memandang aku kata lagu nombor 3 macam tu, lagu nombor 2 ada pula riff, especially the intro riff semua yang mengingatkan aku macam Lang Sui tau. So lepas dah perjalanan 17 minit lebih ni, and then tiba-tiba kau masuk lagu yang macam ada bab-bab yang macam mengingatkan kau part lama, naikkan kau balik tau. Dan lepas tu bila dia dah masuk lagu ketiga Liberalisasi Songsang tu, aduh dia dah lari sikit dah. Dah songsang lah kan. And then bila masuk track keempat pula, inilah antara sebab kenapa orang pun tak berapa suka Lang Sui lah. Pasal ada bunyi elemen-elemen yang agak asing. Ramai orang pun cakap macam diorang tak pasti mana yang nak pergi. Riff dia pun dah tak selancar yang apa yang diorang tahu pasal Lang Sui. So teringat aku ada satu part chorus dalam Kau Racun ni, biarkan ianya pergi menuju arah tak pasti. In a way kena dengan lagu tu juga, pasal dia bawa perasaan yang tak berapa pasti nak pergi ke mana kan. Tapi lepas tu track yang mungkin paling kontroversi lah kot. Korang ada tak lalui experience tu? Semua benda-benda kena bakar ni.
Habis Zainku dibakar, habis baju dibakar, habis poster dibakar, semua kena bakar. Baik aku jadi bojan. Lepas ni aku macam fresh sikit sebab aku baca lirik kan. Ni macam Macam menarik lah. Walaupun dia bukanlah berpuitis macam Phoenix bangkit ke Chris tak bersarung ke kan. Macam streetnya cakap, tapi street punya kata-kata aku teringat dekat lagu Awang Treasure. Awang datang dari kampung dia datang. Style-style macam tu lah. Layan Sodom Metallica. Ending lagu Bedal tu banyak-banyak lagu yang pendek. Itu lagu favourite aku. The way dia masuk music modern punya style, and also ada touch of Eastern metal langsui punya riffs yang memang dah melekat kat hati ni. Aku rasa macam it's quite a nice synergy. Aku mengharapkan maybe somewhere in the future nanti dia akan explore lebih kan ke arah macam tu. Overall lah, heavily experimental album. Dia ada try bunyi yang jauh berbeza daripada diorang punya sound. Ada bunyi yang macam modern tapi dia tambah elemen-elemen yang orang dah kenal daripada dia. Ada lagu yang macam gila bombastik sampai 17 minit. Yang lagu asyik tu pula aku mengharapkan lagu tu 17 minit 6 saat tapi tak. So tak apa. Kos kalau tak dia dah cantik 16 minit 66 saat kan. Bila aku dengar album ni aku teringat kata-kata member aku lah. Tapi bukan aku cakap pasal album ni ada elemen tu, tapi cuma teringat sebab dia ada yang nak ke arah tu. Dia cakap ini Iron Maiden punya syndrome. Disebabkan Maiden terlampau banyak lagu dia yang top. Yang kita tahu dia bukannya pioneer of heavy metal pun. Tapi banyak sangat lagu dia yang orang tahu, yang orang jam, kita cover lagu dia apa semua. Jadi bila kita buat lagu tu, dia senang untuk bunyi macam Iron Maiden sebab Iron Maiden terlampau banyak berlainan style kan. Jadi itulah Iron Maiden syndrome. Tapi bila aku dengar dia dengar seakan-akan nak kena syndrome tu tapi tak. Tak. Tapi kalau dalam dunia metal pula kan orang kata macam apa-apa je kau buat semua Black Sabbath dah buat. Yelah. So daripada band otai metal ipoh langsui macam ni ke band-band ipoh lapisan sekarang macam Raksa, semua pun Black Sabbath dah buat. Tapi kalau contohlah macam kalau Sabbath dah buat semua, contoh macam gallopingnya pattern kan. Kita mesti tahu Iron Maiden. Betul lah. Asal tu aku masukkan tu bukan diorang start. Tapi disebabkan diorang punya lagu. So bila kau dah pakai and benda tu dah selalu sangat diorang pakai. Jadi kalau kau buat nanti orang dah kata kau tapi kadang-kadang bukan niat pun kan. Bukan niat pun. Tapi bila kata inspiration tu pastilah. Ya. Yelah, tak ada apa-apa pun lah. Benda ni bukan benda yang tak elok pun. Dah kembali balik kepada dia punya roots dia. Kau ada 12 note je pun ke? Itu je lah. Lagi kau band sikit. 12.5 11.5 7.25 Main dengan Tina. Main dengan Tina sambil kau ni pakai violin. Kepada semua orang yang pernah minat album ni ataupun dulu tak suka album ni, bagi album ni another shot. Because kalau kau tak suka, mungkin kau akan discover benda-benda baru yang yelah dulu kau macam totally reject lepas kali dengar. Especially now since bunyi dia dah di-enhance kan. Teramat enhance. Ini antara style remaster yang aku suka. Dia bukan melebihkan mana-mana instrumen ke apa, tapi dia buat sound tu lagi crystal clear. Tapi still it sounds organic. Pasal dia punya root dia
Dia punya source material from the first place memang organic kan. Dia bukannya macam dulu time diorang record tu terlebih drum trigger ke apa. So ni sound dia memang dah cantik. Ya, betul. So ni kau nak cantikkan lagi benda yang cantik. Memandangkan dekat album ni pun ada tulis 30 years of cruelty kan. Yep. Jadi kita pun nak wish lah, semoga ada banyak lagi years of cruelty yang Lang Sui boleh berikan kepada kami. Tak kira lah Lang Sui with a Y or with an I. Bye.